Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Farhan dan pada hari ini saya ingin meneruskan dengan perbincangan dan saya akan mengajar satu topik yang seterusnya yang sangat penting dalam subjek sejarah tingkatan 2 dan tajuk ini merupakan tajuk yang kelima iaitu dalam silibus sejarah tingkatan 2 KSSM iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Jadi saya yakin anda semua sudah pun belajar bab sebelum ini iaitu bab kerajaan alam Melayu, iaitu terdapat kerajaan Funan, kerajaan Angkor, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Champa dan sebagainya. Okey, dan saya yakin anda pelajar-pelajar semua mesti sudah melakukan tugasan awal yang telah saya letakkan dalam LMS Canvas Instructor kan. Jadi terdapat beberapa tugasan ringan lah yang harus anda lakukan sebelum anda mendengar pengajaran saya pada hari ini. Dan pada hari ini kita nak sambung mengenai selepas kerajaan alam Melayu. Okey, apa kerajaan yang muncul selepas itu? Jadi kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Bila kita bercakap tentang Kesultanan Melayu Melaka, ada dua benda yang kita kena belajar. Okey, dan kalau kita tengok di situ kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, okey, ada dua benda yang kamu kena tahu bila belajar tentang sebuah kerajaan. Yang pertama adalah bagaimana kerajaan itu wujud. Okey, bagaimana kerajaan itu wujud, siapa yang mewujudkan kerajaan tersebut. Kita tengok mengenai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Siapa yang memulakan penubuhan Melaka? Kenapa Melaka itu diwujudkan? Itu adalah bahagian pertama. Bahagian kedua pula kita akan tengok mengenai kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa Melaka ini boleh berdiri sebuah kerajaan yang sangat hebat pada zaman dahulu? Apa yang membuatkan mereka ini hebat? Okey, kita bergerak kepada slide yang seterusnya iaitu pengasas kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Siapa pengasas kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sebenarnya? Siapa yang memulakan kerajaan Melaka ini? Adakah orang Melayu ataupun adakah orang pada luar negara? Okey, pengasas kerajaan Kesultanan Melayu Melaka bernama Parameswara. Beliau merupakan pengasas kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Melaka seperti saya sebutkan tadi, Melaka merupakan penyambung. Kesultanan Melayu Melaka adalah penyambung kepada kelangsungan kerajaan alam Melayu. Okey, kita tengok terus. Siapakah Parameswara ini? Hebat sangatkah Parameswara ini sehingga beliau dapat mewujudkan sebuah kerajaan Melayu yang sangat hebat, sangat termasyhur pada ketika itu. Okey, Parameswara ini sebelum dia mewujudkan kerajaan Melaka, beliau merupakan seorang putera raja di sebuah kerajaan di alam Melayu iaitu kerajaan Sriwijaya. Okey, Parameswara ini suka belayar tau. Okey, dia sebenarnya tak nak duduk, dia tak nak menjadi penyambung kepada kerajaan Sriwijaya sebenarnya. Okey, dia ingin mewujudkan kerajaan dia sendiri. Boleh dapat tu murid-murid. Okey, jadi beliau telah belayar. Jadi dia belayar untuk mencari kawasan yang strategik untuk dia menubuhkan kerajaan. Dan akhirnya setelah berhari-hari, berminggu-minggu, beliau telah sampai ke tanah Melayu dan dia di kawasan Melaka. Okey, dan beliau telah melihat bahawa kerajaan Melaka ini, kawasan Melaka ini satu kawasan strategik untuk beliau menubuhkan kerajaan. Dan ada satu peristiwa yang berlaku antara Parameswara dan juga Melaka. Macam mana? Kenapa Parameswara ini boleh pilih Melaka sebagai sebuah ibu kota pada ketika itu? Okey, berlaku satu peristiwa di mana ketika Parameswara dengan pengikut-pengikut beliau sedang berjalan-jalan. Okey, mereka berjalan-jalan mencari orang kata mengembara. Okey, Parameswara ini telah berehat di sebuah sungai dan di sebatang pokok. Okey, Parameswara ini dia telah membawa beberapa ekor anjing. Okey, dan anjing ini semasa dia berehat, dia bersandar di sebuah pokok berhadapan dengan sungai. Anjing Parameswara ini telah mengejar seekor kijang ataupun kancing kalau tak silap saya. Ketika sesi kejar mengejar antara kancing dengan anjing Parameswara ini, Parameswara melihat Parameswara ini telah memberi satu pendapat yang mana beliau mengatakan bahawa anjing beliau ni dapat menangkap kancing tersebut
secara logiknya. Tapi apa yang mengejutkan para mesuara dan pengikut-pengikut beliau adalah di mana anjing para mesuara ini tidak dapat menangkap kancil tersebut. Malah apa yang mengejutkan lagi adalah kancil tersebut berjaya menendang anjing para mesuara sehingga jatuh ke dalam sungai, dan sungai inilah dipilih sebagai sungai Pertam. Dan mungkin dari situlah di mana para mesuara terfikir, ini tempat yang paling sesuai untuk kita wujudkan sebuah kerajaan. Dan kenapa Sungai Melaka padahal sungai ini namanya Sungai Pertam? Disebabkan pokok yang tepat para mesuara bersandar itu namanya adalah pokok Melaka, dan disitulah di mana dapatnya nama Melaka tersebut. Dah ingat tu Sungai Pertam ditukar kepada nama Sungai Melaka. Dan sesiapa yang tidak pernah melihat wajah para mesuara, ini adalah wajah para mesuara yang bermisai itu, ya. Inilah gambaran pelukis. So itu adalah mengenai pengasas kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Tapi sekarang kita nak tahu jugalah, takkan sebab Kijang ataupun Kancil tu tendang anjing para mesuara masuk sungai, terus para mesuara pilih tempat tu jadi kerajaan? Tidak. Banyak sebenarnya faktor lain yang menyebabkan para mesuara ini memilih kawasan tersebut menjadi kawasan kerajaan beliau. Dalam slide saya yang seterusnya ini merupakan faktor pemilihan lokasi kerajaan Melaka. Kenapa dalam banyak-banyak tempat beliau berlayar, beliau nak pilih kawasan yang tempat dia sandar itu menjadi kerajaan? Ini adalah faktornya. Dia boleh pilih negeri-negeri lain, sama ada negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Pulau Pinang dan sebagainya, termasuk Kedah. Tapi dia nak juga kerajaan ataupun tempat dekat Melaka tu. Jadi ini adalah sebab-sebab dia. Jadi sebab yang pertama adalah laluan perdagangan. Ini yang menarik untuk saya ceritakan sebenarnya. Kedudukan Melaka sangatlah strategik. Disebabkan Melaka ini terletak di antara laluan perdagangan antara timur dan juga barat. Menarik. Kamu tahu tak orang dari timur seperti China, Jepun, Taiwan dan Korea dan sebagainya, jika mereka ingin pergi ke kawasan barat, mereka perlulah berlayar. Jadi mereka akan melalui tanah Melayu, baru mereka dapat pergi ke timur tengah, Arab, barat, Eropah dan sebagainya. Sama jugalah seperti orang-orang pedagang barat, kalau mereka nak pergi ke kawasan timur, mereka kena melalui tanah Melayu, baru mereka akan sampai ke timur untuk berlayar. Kalau contohlah orang Arab sebagai contoh, orang dari Arab nak pergi ke China, mereka kena melalui tanah Melayu, dikenal sebagai sebenarnya tanah Melayu. Jadi Melaka itu terletak di tengah-tengah antara timur dengan barat. Dia macam RNR. Melaka ni macam RNR kepada pedagang-pedagang di timur. Kamu tahu, kalau nak berlayar dari satu kawasan ke satu kawasan lain sangat lama, sebab pada zaman dahulu disebabkan kapal-kapal zaman dulu mereka guna layar. Jadi kapal pada zaman dulu bila mereka guna tenaga layar, ataupun macam kita tengok sekarang seperti kapal-kapal anu, kalau mereka gunakan mereka mengambil masa yang agak lama untuk sampai. Jadi kalau tak ada angin, kapal mereka tak boleh bergerak. Jadi pergerakan kapal sangat perlahan dan ambil masa sebenarnya lebih kurang berminggu-minggu lah untuk sampai ke lebih pada satu kawasan. Situ juga untuk mereka membaiki kapal, untuk mereka berdagang dan sebagainya. Dan disitulah di mana mereka Melaka menjadi kawasan strategik untuk menjadi kawasan persinggahan kepada pedagang-pedagang ini. Boleh dapat pelajar-pelajar. So situ juga ada tempat pelabuhan, yang mana adalah tempat kita boleh kata tempat parking kapal. Pelabuhan ini juga akan menjadi kawasan perdagangan jual beli barang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu faktor yang kedua adalah disebabkan bentuk muka bumi. Jadi bentuk muka bumi ini di Melaka sangatlah menarik untuk saya ceritakan, kerana permukaan bentuk muka bumi di Melaka ketika itu adalah berbukit bukau dan sesuai untuk dijadikan benteng pertahanan dan sebagai panduan kapal. Ia boleh jadikan sebagai panduan kapal dagang. Maksudnya kalau kita ada satu gunung yang sangat tinggi di negara itu,
okey, di kerajaan itu. Jadi kapal-kapal daripada tengah laut, okey, boleh bayangkan kapal-kapal di tengah laut yang berada di bawah, okey, mereka akan nampak gunung yang sangat tinggi itu. Okey, jadi mereka dapat kena pasti, oh, kita dah hampir sampai di kerajaan Melaka. Okey, jadi gunung yang sangat tinggi ini menyebabkan pandangan bawah akan nampak seperti landmark lah ataupun petanda. Jadi mereka sudah sampai. Okey, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemilihan lokasi kerajaan Melaka. Yang ketiga disebabkan oleh benteng pertahanan. Okey, kenapa spesialnya Melaka ini? Kerana di kawasan pesisir pantai di Melaka ketika itu sebenarnya diliputi oleh pokok-pokok bakau dan pokok-pokok api. Sebenarnya pokok ni menjadi fungsi sebagai benteng pertahanan dan menjadi pelindung semula jadi yang sukar ditembus oleh musuh. Okey, selalunya musuh ni kalau dia orang nak serang, mereka kesana dari belakang, iaitu lorong-lorong tikus. Takkan dia orang nak serang daripada depan kan? Tapi ini susah kepada musuh-musuh untuk serang dari belakang. Ianya disebabkan oleh kawasan Melaka ini adalah benteng semula jadi yang wujud dasar secara semula jadi akibat pokok-pokok bakau. Jadi para meswara dan kerajaan-kerajaan mereka tidak perlu lagi untuk membina benteng dan membina tembok yang tebal. Sebaiknya hanya benteng semula jadi. Jadi itu yang ketiga. Jadi yang faktor yang terakhir, yang keempat, iaitu adalah terlindung daripada angin monsun. Apakah ini angin monsun? Jadi angin monsun ini adalah keadaan angin di lautan. Jadi muara sungai yang terletak di Selat Melaka sebenarnya terlindung daripada tiupan angin monsun. Jadi keadaan ini sebenarnya membolehkan kapal dagang datang dan berlabuh di pelabuhan Melaka dengan selamat. Okey. Dan itu yang menyebabkan angin monsun ini juga menyebabkan laut bergelora. Jadi ribut taufan dekat kita yang mana membawa masalah kepada kapal-kapal dagang. Jadi ia membawa masalah sebab di tengah-tengah laut tiba-tiba angin ribut, gelombang, ombak-ombak melamu-lamu dan ini sudah semestinya membawa masalah kepada kapal dagang. Dan mungkin kapal itu juga boleh tenggelam ataupun layar koyak. Jadi pedagang ini perlu mencari satu kawasan yang sangat sesuai untuk mereka berlindung. Dan antara tempat paling spesial, paling sesuai untuk melindungi adalah di Selat Melaka ataupun kerajaan Melaka itu sendiri. Dan ini membolehkan kapal-kapal dagang ini berlabuh dengan selamat. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada yang kedua, iaitu faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah faktor yang menyebabkan Melaka ini gah ataupun termasyhur ataupun terkenal pada ketika itu? Jadi terdapat beberapa faktor lah. Okey, yang pertama iaitu kepimpinan raja. Okey, keturunan Raja Palembang. Okey, berdasarkan Sulalatus Salatin, keturunan Raja Palembang ini bersusul galur daripada Iskandar Zulkarnain. Jadi saya rasa kamu sudah pun tahu Iskandar Zulkarnain ni pada zaman dahulu. Okey, susul galur ini sebenarnya meninggikan taraf kedudukan Sultan Melaka. Okey, seterusnya peranan yang unggul. Jadi Raja Melaka telah pun memainkan peranan yang sangat unggul. Okey, jadi yang mana Raja memberi simbol perpaduan dan kemakmuran, ketua angkatan tentera, menguasai hubungan diplomatik, menjelaskan kegiatan ekonomi sebagai ketua agama Islam dan juga berperanan dalam menegakkan keadilan. Okey, dan seterusnya raja juga simbol pada daulat dan juga alat kebesaran. Okey, kepimpinan raja dikaitkan dengan konsep daulat dan derhaka serta pelbagai institusi kerajaan seperti adat istiadat istana dan alat kebesaran raja. Jadi sebagai contoh alat kebesaran raja seperti nobat, cap mohor, keris, lembing, tombak berambu dan juga sebagainya. Okey, dan seterusnya itu kewibawaan. Okey, raja juga bersikap adil dan mengambil berat kebajikan rakyat. Okey, dan raja juga pada ketika itu Raja Melaka memerintah berdasarkan bidang kuasa yang telah pun ditetapkan dalam hukum kanun Melaka. Okey, jadi faktor yang kedua iaitu sistem pentadbiran. Okey, jadi apabila kita lihat dalam gambar raja segitiga ini, kita dapat lihatlah susun lapis. Jadi susun lapis ini menggambarkan hierarki
dalam pentadbiran Melaka pada ketika itu. Jadi ini merupakan sistem pembesar 4 lipatan. Jadi sistem pembesar 4 lipatan ini bermaksud setiap peringkat pentadbiran ini akan dibantu oleh pembesar. Jadi ia juga merupakan pentadbir. Pembesar juga merupakan pentadbir pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mungkin dan juga kampung. Jadi kita dapat lihat. Okay, jadi saya nak murid-murid tengok daripada gambar ni. Apa yang kamu nampak pada gambar ni? Okey, nampak kan sultan berada di tingkat yang paling atas. Betul tak murid-murid? Okey, jadi sultan sebenarnya merupakan tampuk pemimpin yang paling agung, paling tinggi di Melaka pada ketika itu. Jadi sultan berada di tempat di tampuk yang tertinggi sekali. Okey, di kedudukan paling tinggi. Okey, yang kedua iaitu kita dapat lihat pembesar berempat, yang seterusnya ke bawah lagi pembesar berlapan. Okey, yang ketiga itu pembesar 16. Okey, dan juga yang keempat itu pembesar 32. Okey, ini merupakan pembesar berempat. Okey, kalau kamu tengok jadual ni, kamu pernah dengar tak nama-nama pembesar ni? Saya nak tanya kamu. Pernah kan? Okey, ini kalau cikgu, kalau kamu pun kamu tahulah, ini kita pernah dengar nama ni dalam rumah sukan, betul tak? Rumah sukan dalam kejohanan sukan di sekolah kamu, betul tak? Okey, jadi terdapat empat pembesar dalam pentadbiran Kesultanan Melaka. Okey, yang pertama iaitu bendahara, yang kedua penghulu bendahari, ketiga temenggung, yang keempat laksmana. Okey, jadi apakah fungsi keempat pembesar ini? Okey, yang pertama iaitu bendahara. Jadi apakah fungsinya? Okey, bendahara berfungsi sebagai atau berperanan sebagai penasihat raja, menteri utama peringkat pusat, ketua angkatan perang, ketua hakim dan pemangku sultan. Okey, bagi penghulu bendahari pula berperanan sebagai pemungut hasil ataupun ufti, ketua segala bendahari, ketua urus serta istana dan juga ketua syah bandar. Okey, untuk temenggung pula, temenggung berperanan sebagai ketua polis ataupun penjara, penguasa bandar dan kota Melaka, pegawai protokol istana dan hakim di darat. Dan tugas laksmana pula, laksmana berperanan sebagai ketua angkatan laut, pengawal peribadi raja, ketua duta, ketua utusan ke negara luar dan juga hakim di laut. Jadi secara mudahnya, kalau kamu nak ingat, cikgu boleh bagi satu kataan bagi setiap pembahasan ni untuk kamu ingat. Okay, kalau kamu nak ingat bendahara, bendahara, satu lah perkataan. Kalau bendahara, kamu kena ingat dia orang kanan sultan. Okay, kalau penghulu bendahari ini, kamu ingat duit. Okay, kalau temenggung, kamu ingat polis. Okay, dan yang laksmana, kamu ingat laut. Mudah tak murid-murid? Okay, boleh ingat tak murid-murid? Boleh? Okay, kita teruskan. Okay, faktor yang ketiga iaitu sistem perundangan. Jadi terdapat 3 undang-undang yang membolehkan Melaka itu berbilang. Okey, yang pertama iaitu hukum kanun Melaka, yang kedua undang-undang laut Melaka dan yang ketiga undang-undang adat. Okey, jadi apakah hukum kanun Melaka? Jadi dalam hukum kanun Melaka ini termaktub hak istimewa, tanggungjawab raja dan juga pembesar. Seterusnya terdapat jugalah hukum Islam berkaitan jenayah, urusan jual beli dan juga kekeluargaan. Okey, bagi undang-undang laut Melaka termaktub peraturan di laut, tertib berniaga, tata cara jual beli, tanggungjawab nakoda, anak kapal dan juga syah bandar. Okey, dan terakhir itu undang-undang adat. Jadi dalam undang-undang adat termaktub ataupun sebenarnya undang-undang adat ni juga dikenali sebagai adat temenggung. Okey, dalam adat temenggung ini termaktub sistem pemerintahan, perwarisan tahta, perkahwinan, pewarisan harta pusaka dan juga perundangan. Okey, jadi apakah aspek kegemilangan ni Kesultanan Melaka? Okey, jadi yang pertama iaitu cara bentuk empayar yang luas. Jadi terdapat 3 cara bagaimana Melaka ini dapat membentuk satu acuan Melaka yang sangat gah di pesisir dunia pada ketika itu. Jadi terdapat 3. Okey, yang pertama iaitu penaklukan, yang kedua iaitu perkahwinan dan yang ketiga itu naungan. Okey, jadi apakah negara takluk? Okey, negara takluk merupakan negara yang kalah perang dan menjadi negara takluk pada negara yang menang. Jadi
dia akan menjamin keselamatan dan kekayaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi terdapat beberapa lah kawasan takluk Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu, seperti Pahang, Terengganu, Kelantan dan sebahagian Sumatera Barat. Okey, dan sebenarnya bagi perkahwinan, perkahwinan ini sebenarnya dapat mengukuhkan persahabatan antara dengan negara luar. Jadi ia juga dapat mengeratkan hubungan keluarga. Sebagai contoh perkahwinan pada zaman Kesultanan Melaka seperti perkahwinan Sultan Mansur Shah dan Raden Galuh Cendera. Okey, dan yang ketiga itu naungan. Jadi apakah maksud naungan? Okey, negara naungan merupakan negara yang sukarela bernaung di bawah negara yang lebih kuat. Okey, jadi kerajaan lain juga sukarela berlindung di bawah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka seperti Lingga, Patani dan juga Kedah. Okey, yang seterusnya itu pusat penyebaran agama Islam. Jadi terdapat beberapa cara lah penyebaran agama Islam di negeri Melaka. Okey, yang pertama itu pengislaman pemerintah. Jadi pengislaman pemerintah ini menyebabkan pembesar dan juga rakyat juga turut mengikut untuk memeluk Islam. Okey, yang kedua itu perkahwinan. Jadi terdapat seperti yang saya cerita sebelum ni, terdapat perkahwinan antara sultan-sultan dan juga kerabat-kerabat pemimpin antara kerajaan. Dan seterusnya itu peranan ulama dan juga mubaligh. Dan ulama dan mubaligh ini dihantar oleh pemerintah Melaka ke seluruh kawasan pengaruhnya untuk menyebarkan lagi agama Islam. Okey, jadi yang seterusnya itu perdagangan. Jadi Islam juga tersebar menerusi peranan pedagang asli, iaitu Arab, China dan juga India yang datang ke Melaka. Jadi seterusnya itu peluasan kuasa. Jadi melalui peluasan kuasa ini, Melaka juga dapat menyebarkan Islam. Okey, jadi negeri naungan dan jajahan memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Okey, yang seterusnya itu pusat perdagangan. Jadi kedudukan strategik. Jadi Melaka ini jadi Melaka terletak antara laluan perdagangan India dan juga China, dan membolehkan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Melaka juga muncul pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Okey, sebenarnya itu pusat perkapalan. Melaka juga dikunjungi kapal besar dan kecil, perahu. Jadi terdapat perahu, sampan, burak, penjajah, sagur, payar, balu, lancang, jong dan juga bahtera. Okey, yang ketiga itu pusat import dan ekspor. Jadi ekspor seperti barang-barang ekspor seperti timah, emas, kelapa barus, hasil hutan, rempah ratus. Dan untuk barang import pula seperti barang kemas, kain pelikat, tembikar, wangian dan bahan makanan. Okey, yang keempat itu pusat kunjungan dari luar. Jadi negara Melaka juga datang pedagang-pedagang dari Arab, China dan Gujarat datang ke Melaka untuk berdagang. Okey, jadi pedagang pasar dan Jawa paling ramai dari alam Melayu. Okey, hubungan luar dengan kerajaan alam Melayu. Okey, terdapat beberapa lah Melaka telah menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan alam Melayu. Sebagai contoh, Pasai, yang mana Melaka juga di mana berlaku atas dasar Samatara, yang mana melalui hubungan perkahwinan Sultan Melaka dengan puteri kerajaan Pasai. Dan yang kedua iaitu Demak, yang mana berlaku atas dasar perdagangan dan penyebaran Islam. Okey, kerajaan Demak pernah memberi bekalan makanan, rempah ratu dan juga tentera. Yang ketiga itu Majapahit. Okey, ianya disebabkan melalui hubungan perkahwinan pemerintah Melaka dan juga puteri Majapahit. Dan juga yang terakhir itu Makassar, yang mana Melaka pernah hantar utusan persahabatan ke Makassar dan juga berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, kebudayaan dan kesenian. Okey, kerajaan Makassar juga hadiahkan budak raja kepada Sultan Melaka. Okey, yang kelima iaitu hubungan luar dengan kerajaan luar alam Melayu. Okey, terdapat beberapa negara luar alam Melayu pernah Melaka jalinkan. Okey, yang pertama iaitu dari negara China, yang mana melalui hubungan diplomatik, persahabatan dan perdagangan, yang mana penggunaan payung kuning, cap mohon dan sepersalinan pakaian. Okey, dan Melaka juga dapat naungan daripada negara China. Okey, seterusnya iaitu yang kedua itu Ryukyu daripada Jepun. Okey, yang mana melalui hubungan diplomatik, yang mana sebagai contoh Sultan Mansur Shah pernah berutus surat dengan kerajaan Ryukyu. Okey, dan juga yang ketiga iaitu Siam.
yang mana melalui hubungan diplomatik dan perdagangan. Sebagai contoh, Melaka pernah hantar utusan ke Siak, dan Melaka juga dapat bekalan kayu jati, beras dan makanan daripada Siak. Dan yang terakhir iaitu Makassar. Okey, yang mana sebagai contoh, Melaka pernah menghantar utusan persahabatan ke Makassar, dan juga berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, kebudayaan dan kesenian. Dan juga kerajaan Makassar juga hadiahkan budak raja kepada Sultan Melaka. Okey, kesimpulan. Okey, kesimpulannya daripada rumusan daripada pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu dapat rumuskanlah bahawa Melaka ini merupakan negeri yang sangat termasyur, sangat terkenal, sangat gah di pesada dunia pada ketika itu, sehingga diberi julukan sebagai pusat perdagangan dunia. Boleh faham ya murid? Sebab itulah negara sehingga kini ramai pelancong dari luar negara ingin sangat-sangat datang ke Melaka, sebab mereka pernah dengar sejarah-sejarah Melaka di negara mereka pada dulu. Jadi walaupun tapi murid-murid, kalau kamu nak tahu, walaupun Melaka ini gilang gemilang ataupun terkenal pada ketika dulu, tapi kegemilangan Melaka ini, kalau kamu nak tahu, tidak berpanjangan, kerana pada tahun 1511 Melaka diserang oleh tentera Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Serangan tersebut sebenarnya telah menyebabkan jatuhnya Melaka dan berakhirnya pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi serangan Portugis terhadap Melaka pada tahun 1511 adalah sebahagian daripada usaha mereka untuk mengawal dalam perdagangan rempah-rempah di rantau ini. Jadi walaupun Melaka ini mengalami kejatuhan, pengaruh dan warisan Melaka masih dapat dilihat dalam pelbagai aspek seperti seni bina, budaya dan agama di rantau ini. Dan sehingga kini kita dapat melihat semua warisan-warisan, semua tinggalan-tinggalan pada zaman dahulu di Melaka terdapat lihat sehingga hari ini. Sebagai contoh, seni bina Kota Formosa, Stades dan juga budaya-budaya di Melaka terdapat banyaklah. Okey. Jadi kalau kamu nak tahu lebih detail, kamu bolehlah pergi masa cuti sekolah nanti kan. Kamu pergilah jalan-jalan dengan ibu bapa kamu ataupun dengan rakan-rakan kamu. Okey. Jadi setakat itu sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi okey, cikgu sangat menghargai kehadiran dan penglibatan semua murid yang mendengar video rakaman ini. Okey, jadi seterusnya cikgu nak, selepas kamu lihat video ni, cikgu nak kamu lakukan tugasan yang telah pun cikgu berikan untuk aktiviti yang seterusnya. Boleh murid? Lepas kamu dengar ni, cikgu nak kamu pergi ke Canvas instruktur tu, kamu buat latihan dan juga aktiviti perbincangan dan juga aktiviti yang terakhir. Boleh? Okey. Jadi cikgu setakat itu saja pengajaran cikgu. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada para pelajar mendengar video ini. Jadi kita akan jumpa untuk kelas yang seterusnya. Boleh? Okey. Jadi cikgu sudahi pengajaran cikgu pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.